A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dirahmati Allah, insya-Allah. Kali ini kita akan sambung tadabbur surah Al-Furqan, iaitu pada ayat 68 hingga 71, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويدخل فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Maksudnya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, nescaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah berkongsi dalam beberapa siri pada sebelum ini berkaitan tentang sifat ibadur rahman, iaitu di penghujung surah Al-Furqan ada beberapa sifat ibadur rahman yang telah dinyatakan, sebagaimana kita melihat pada ayat ke-63, 64, 65, 66 dan juga 67. Pada ayat ke-63 kita bertemu dengan sifat ibadur rahman yang pertama, iaitu sifat tawadu', yakni merendah diri, dan sopan, yakni lemah lembut. Manakala pada ayat ke-64 kita bertemu pula dengan sifat yang kedua, iaitu mereka melazimi ibadah malam, iaitu qiyamul lail. Manakala pada ayat selanjutnya, iaitu pada ayat ke-65 dan 66, iaitu sifat ibadur rahman lagi, mereka itu berlindung diri daripada seksa neraka. Manakala yang keempat, iaitu pada ayat sebelum ini, pada ayat ke-67, yakni sifat ibadur rahman lagi, mereka bersederhana dalam membelanjakan harta. Dan kini insya-Allah sama-sama kita ambil ibrah daripada ayat yang selanjutnya, iaitu bermula pada ayat 68 hingga ayat ke-71. Dalam ayat ini ada menyebutkan tentang beberapa ciri-ciri ataupun sifat yang boleh kita gabungkan sekali, iaitu mereka tidak melakukan dosa-dosa besar, iaitu mereka tidak mensyirikkan Allah,
mereka tidak membunuh tanpa hak, dan juga mereka tidak berzina. Dan juga pada ayat itu menyebutkan kepada kita ciri ibadur rahman ini sentiasa bertaubat dan juga beramal soleh. Muslimin muslimat dirahmati Allah, insya-Allah dengan ruang terbatas ini kita sama-sama melihat kepada tafsiran ayat dan juga apa yang boleh kita ambil manfaat daripada ayat ini, insya-Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa athaman. Ibnu Juraij berkata bahawa Sa'id bin Jubair mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahawa orang-orang dari pelaku syirik, ini pada ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, iaitu ibadur rahman ini adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah berserta dengan Allah, maksudnya mensyirikkan Allah, kan? Jadi Ibnu Abbas ni cerita bahawa orang-orang yang melakukan syirik ni dia banyak melakukan pembunuhan dan banyak melakukan perzinaan. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya yang engkau katakan dan serukan itu adalah lebih baik. Seandainya engkau beritahu kepada kami tentang penghapus dosa apa yang telah kami kerjakan, maka turunlah ayat ini. Ayat apa? Ayat ke-68 ini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, sampai habis ayatlah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, dosa apakah yang paling besar? Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitu engkau jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, maksudnya ada Tuhan selain daripada Allah, dengan istilahnya mensyirikkan Allah, padahal dia yang menciptakan kamu. Lalu ia bertanya lagi, kemudian apa? Bagi Nabi SAW menjawab, iaitu engkau membunuh anakmu kerana takut ia makan bersamamu. Disebabkan takut dengan kemiskinan, dengan adanya anak, maka bunuh anak tu siap-siap. Jadi anak tu tak bolehlah nak ambil harta bapa tu. Itu maksud dia. Ia bertanya lagi, kemudian apa lagi? Lalu Nabi pun menjawab, iaitu engkau berzina dengan isteri jiranmu. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, dan Allah menurunkan ayat untuk membenarkan hal itu, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, maksudnya ayat daripada surah Al-Furqan ini. Jadi ini adalah riwayat-riwayat yang menyebut berkaitan tentang asbabun nuzul, sebab turun ayat ini, iaitu adalah berkisar tentang perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh segelintir manusia, tapi tidak bagi orang-orang yang beriman di kalangan ibadur rahman ini. Semua yang disebut oleh para sahabat, yang para sahabat tanya kepada Nabi ini, adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dibuat sama sekali oleh ibadur rahman. Yang pertama, mereka tidak mensyirikkan Allah. Yang kedua, mereka tidak membunuh tanpa hak, kan? Dalam hukuman hudud, kan? Kita ada hukuman qisas, kan? Bunuh balas bunuh, kan? Tapi itu adalah pembunuhan ataupun hukuman qisas yang dibenarkan dalam syarak. Tapi yang bunuh tanpa hak ni ialah sesuka hati membunuh orang. Contoh dalam hadis tadi menyebut bagaimana bapa membunuh anak. Disebabkan apa? Disebabkan takut miskin, sebagai contoh. Begitu juga mereka di kalangan ibadur rahman ini, mereka tidak berzina. Firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu sambungan ayat itu, wa may yaf'al dzalika yalqa athaman, barang siapa yang melakukan demikian itu, nescaya dia mendapat dosa. Jadi dalam ayat ni menyebut dengan jelas, iaitu golongan ibadur rahman, mereka tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar ni tadi. Tapi barang siapa
yang melakukan tiga-tiga benda tadi ni. Ingat ya, ayat ni disebut waman ya, kata waman, dan barang siapa-siapa, tak kisahlah siapa-siapa pun, termasuklah kita ni yang melakukan tiga perkara yang tadi tu, yang disebutkan dalam ayat ni, jelas golongan ibadur rahman tak buat. Tapi siapa buat benda tu? Yang pertama mensyirikkan Allah, yang kedua membunuh tanpa hak, dan ketiga berzina, nescaya yang membuat itu mendapat dosa. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bahawa ia berkata, Athaman pada ayat itu merujuk kepada sebuah telaga yang ada di dalam neraka Jahannam. Maksud kata Athaman itu ialah mewakili balasan yang Allah telah sediakan kepada mereka yang melakukan dosa besar ini. Di mana? Di dalam neraka kelak. Na'udzubillah min zalik. Begitu juga yang disebut oleh Ikrimah, dia kata yalqa athaman itu merujuk kepada telaga di dalam neraka Jahannam, tempat menyeksa para penzina. Demikian diriwayatkan dari Sa'ad bin Jubair dan juga Mujahid. Sama-sama kita tadabbur ayat ini. Jelas ya, antara lain sifat ibadur rahman ini, mereka tidak mensyirikkan Allah, mereka tidak membunuh tanpa hak, dan juga mereka tidak melakukan zina. Jadi apa yang boleh kita ambil manfaat bersama muslimin muslimat dirahmati Allah? Hari ini kita dapat lihat, kita dapat mendengar, dan kita mengetahui apa yang berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Ada orang yang hari ini mensyirikkan Allah. Bila sebut syirik ni benda besar ni, benda besar. Di antara dosa yang paling besar, paling utama, dosa besar di kalangan dosa besar, yang paling besar adalah dosa syirik. Bila sebut syirik ni, jelas kalau kita sebut syirik ialah mereka yang menduakan Allah, mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Itu jelas syirik. Tapi yang kita takut ialah syirik yang saghir, yang kecil ni. Yang mana yang syirik kecil inilah ya, lama-lamanya dia akan membarah sehingga menjadi syirik yang besar, syirik akbar. Syirik kecil inilah yang namanya riya, yakni melakukan sesuatu atas kepentingan. Semayang, tapi semayang tu bukan ikhlas lillah ta'ala, semayang kerana ada kepentingan, jaga-jaga. Kita sangat takut perkara ini. Cuma yang dalam ayat memang jelaslah yang menyebutkan siapa yang mengadakan Tuhan selain daripada Allah, tu jelas. Dan pada hari ini pun perkara ni berlaku dalam masyarakat kita. Ada golongan ateis yang pada hari ini secara jelas mereka menyatakan yang mereka ni ateis. Bahkan mereka rasa mereka bangga pula yang mereka ni keluar daripada agama. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita ni, keluarga kita, diri kita jauh daripada golongan-golongan seperti ini. Begitu juga tidak membunuh tanpa hak. Kalau kita dengar di televisyen, di berita dan sahabat, hari-hari ada kes bunuh, anak bunuh mak, bunuh nenek, macam-macam lah, buang bayi lah dan sebagainya. Dan juga isu zina ni jangan tak kata lah. Biasa orang buat zina ni dia sembunyi-sembunyi, tapi hari ni, zaman hari ni, terang-terang buat zina, boleh bangga pula dengan perbuatan tersebut. Na'udzubillah min zalik. Sama-sama kita berdoa minta lindung daripada segala perbuatan yang dosa besar tersebut. Jadi sebab itulah pentingnya kepentingan ilmu dalam mengetahui impak negatif di akhirat nanti daripada perbuatan dosa besar. Dan hari ini kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa mentauhidkan Allah, orang yang sentiasa menjaga keharmonian, berkasih sayang, dan juga orang yang sentiasa menjaga keturunan. Maka asbab daripada apa? Asbab daripada ilmu yang dipelajari. Jadi di sini saya nak kongsi bersama, mudah-mudahan kita sentiasa up to date, sentiasa kita menambah ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu tersebut dapat membimbing dan juga dapat memandu kita agar terus berada di atas jalan yang benar. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Sambungan ayat ini adalah nak menjelaskan perincian apa maksud yalqa athaman itu, balasan yang Allah telah sediakan bagi mereka yang melakukan dosa besar. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhanan. As-Sudi berkata,
Yang ini dalam dia menafsirkan pada ayat sebelum tu, iaitu di penghujung ayat ke-68 disebut yalqa athaman. Itu menunjukkan tentang pembalasannya yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan melakukan dosa besar. Kemudian ia disambung dengan ayat ini, yakni ayat yudha'af lahul azab ni, sebagai penafsiran lanjut berkenaan pembalasan tersebut, iaitu akan dilipat gandakan siksaan untuknya pada hari kiamat, iaitu diulang dan diperberat untuknya. Baik, pada ayat yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, ayat ni adalah ayat pengulangan. Sebenarnya pada ayat wa man yaf'al dzalik yalqa athaman tu dah jelas dah bahawa barang siapa yang melakukan dosa besar tu, mereka ini akan mendapat pembalasan. Tapi ayat yang ke-69 ni yudha'af lahul azab ni nak menyebutkan pengulangan sebagai apa? Sebagai peringatan penting bahawa sememangnya betul-betul nanti mereka yang melakukan dosa besar ini akan diazab di hari kiamat, iaitu diulang dan diperberatkan. Bahkan lebih buruk lagi, sambungan ayat tu wa yakhlud fihi muhanan, dan dia akan kekal dalam siksaan itu dalam keadaan terhina. Na'udzubillah min zalik. Baik, tafsiran ayat ini menunjukkan kepada kita sebagaimana disebut oleh Syekh Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, yakni pada hari kiamat dia akan mendapat siksa. Yakni orang yang buat dosa besar ni akan dapat siksa yang berlipat ganda dan kekal dalamnya dalam keadaan hina dan tercela. Mari sama-sama kita tadabbur akan ayat ini. Ayat ni dia bersifat tarhib. Masih ingat lagi yang kita pernah sebut pada sebelum ini, bila sebut berkaitan tentang ancaman, berkaitan tentang azab neraka dan sebagainya, ia adalah ayat yang bersifat tarhib, yakni ancaman. Perlu tak ayat-ayat ancaman? Sudah tentu. Ayat ancaman ini sebagai peringatan penting, peringatan besar kepada kita. Jadi bila mana diperingatkan, maka kita akan rasa takut. Jadi sebab itu fikir sebelum bertindak. Kenikmatan sementara di dunia pasti tidak mampu menahan siksaan yang berkekalan di akhirat. Sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita koreksi diri kita. Fikir dulu nak buat, Masya Allah, kalau aku sanggup menahan api neraka, teruskan, dipersilakan buat. Kalau tak sanggup, carilah, ikhtiarlah cara macam mana agar kita dielakkan ataupun agar kita tidak terjerumus ke kancah maksiat dan seumpamanya. Dan ayat yang berikutnya menyebutkan kepada kita, ayat ni dia ada sinar pengharapan. Sebab inilah seronoknya bila kita tadabbur ayat, kita nampak bagaimana hebatnya dalam Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka yang ingin mendapat kebaikan. Pada ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin wa kana Allahu ghafurar rahima. Saya rujuk dalam tafsir Al-Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli menyatakan bahawa kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh dari kalangan mereka. Masuk kat sini bahawa memang Allah telah sediakan azab yang lipat kali ganda bagi mereka yang melakukan dosa besar. Tapi bagi orang yang bertaubat, satu, mantaba, yang kedua wa amana, dan beriman, dan ketiga wa amila amalan soleh, dan juga beramal soleh, di kalangan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim, maka kejahatan yang mereka buat tadi itu diganti oleh Allah. Maksudnya dosa-dosa yang telah disebutkan tadi, tiga dosa tadi itu, mensyirikkan Allah, membunuh tanpa hak, dan juga berzina ni, Allah gantikan dengan kebaikan di akhirat kelak. Apa benda baik di akhirat ni? Sudah tentu benda baik itu adalah syurga. Ditarik keluar daripada neraka, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perkara ini? Wa kana Allahu ghafurar rahima.
Ini adalah sebab Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia tetap bersifat demikian. Jadi di sini sama-sama kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala, kerana dengan ilmu kita dapat menambah baik kualiti kehidupan dunia dan akhirat kita. Baik, saya rujuk juga dalam tafsir Al-Misbah, iaitu yang ditulis oleh Syekh Quraisy Shihab, seorang ulama Indonesia kacukan Arab. Dia mengatakan bahawa dalam ayat ni nak menyebut tentang akan tetapi siapa-siapa yang bertaubat atas dosa-dosa tersebut, beriman dengan benar dan menyertainya dengan ketaatan dan amal soleh, maka dia akan diampuni kejahatan mereka yang telah lalu, akan diganti dengan kebaikan yang akan dibalas dengan pahala yang sangat besar. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Maka sama-sama kita tadabbur akan ayat ni. Allah nak sebut tentang apa ni? Inilah ayat yang lawan kepada ayat tadi. Kalau ayat tadi dia bersifat iaitu tarhib, yakni ancaman, tapi ayat ini adalah bersifat taqrib, iaitu berita gembira. Subhanallah. Syarat pengampunan dosa ialah yang pertama, wajib bertaubat. Taubat bukan taubat biasa-biasa, tapi taubat nasuha. Bila sebut tentang taubat, dia ada 3 syarat utama taubat. Yang pertama, dia kena menyesal. Yang kedua, dia kena beriltizam, yang dia tidak akan mengulangi apa yang telah dilakukan tersebut. Dan juga yang ketiga, iaitu dia meninggalkan terus perbuatan dosa yang telah dilakukan. Tapi kalau contoh dia kata aku taubat tapi esok dia ubat lagi, maka itu bukan bertaubat. Dia kena cari jalan bagaimana dia boleh melakukan perkara tersebut dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kena beriman, bukan seperti mana imannya Bani Israel. Dalam keadaan dia terdesak, dia beriman. Tapi bila dia dah duduk zon selesa, dia kembali kufur kepada Allah. Dan yang ketiga, beramal soleh. Beramal soleh ni buatlah apa saja perkara-perkara baik yang bermanfaat, yang boleh pahala. Itu nama dia beramal soleh. Jadi sifat Allah di sini yang kita belajar, iaitu sifat Al-Ghafur juga Ar-Rahim. Masya Allah. Memang inilah kelebihan kebaikan kita yang hari ini agama Islam adalah agama kasih sayang. Bagaimana sayangnya Allah pada kita, bagaimana Allah sentiasa mengampuni dosa-dosa kita. Gunakan manfaat. Ada waktu boleh bertaubat ini, kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sifat kasih sayang Allah, pengampunnya Allah, kita selamat dunia, kita selamat akhirat daripada api neraka Allah, dimasukkan dalam syurga. Dan ayat yang terakhir, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dalam tafsir Al-Jalalain menyebutkan jelas pada kita, wa man taba, dan orang yang bertaubat. Maksud taubat sini daripada sebarang dosa, bukan dosa 3 tadi itu je. Apa-apa saja dosa selain daripada tadi. Selain daripada orang-orang yang telah disebutkan tadi, wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba, dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dia kembali kepadanya dengan bertaubat, maka dia akan membalasnya dengan kebaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang terakhir ini adalah ayat umum ya. Maksud kata tidak terbatas pada dosa-dosa besar sahaja. Apa saja yang telah dilakukan oleh manusia, tak kira siapa, iaitu mereka pernah buat dosa, maka bertaubatlah dengan taubat yang sebenar dan juga mengerjakan amal soleh, maka Allah beri jaminan, iaitu Allah berikan jaminan dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah balasnya dengan kebaikan. Maka dengan ayat-ayat ini mengajar kita untuk bertaubat kepada Allah. Jangan takut atau putus asa kalau dosa kita banyak, kerana Allah sanggup untuk bersihkan segala dosa itu. Dan ingatlah juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
La taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampau batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 53. Muslimin muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan ruang waktu yang banyak ini kita bertaubat kepada Allah, kita lipat gandakan amal soleh kita, dan tak kiralah di mana pun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita dan siapa pun kita, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah terima taubat kita dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dahulu, wallahu alam bissawab.